Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya dalam kehidupan kita ini Allah takdirkan kita dengan qada dan qadarnya, yang akhirnya kita lahir ke muka bumi ini dengan satu matlamat pada asalnya adalah menjadi khalifah Allah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, dengan satu matlamat untuk memegang amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Amanah ini Allah bentang kepada langit dan bumi, bukit bukau, tapi mereka memohon izin, tak mampu. Disanggupi oleh manusia. Sesungguhnya sifat manusia itu adalah zalim lagi jahil. Allah Subhanahu wa ta'ala mahukan kita dan juga bangsa jin untuk sama-sama mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk abdi kepada aku. Ini antara asas penciptaan manusia yang Allah ciptakan kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tajuk yang diangkat adalah hidup bersyariah. Perkara pertama, manusia ini apabila hilang pedoman, dia akan jadi huru-hara, dia akan menyembah apa saja sehingga tak logik di akal. Riwayat Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma menceritakan, adalah manusia ini 10 kurun pertama adalah Islam semua, beriman kepada Allah. Sehingga selepas daripada itu, oleh kerana mereka tergoda dengan kehebatan tokoh-tokoh yang kuat ibadat, lalu mereka patungkan, lukis gambar dan patungkan. Antara mereka seperti Wud, seperti Ya'us, seperti Yarus, seperti Nasra. Ini semuanya merupakan orang-orang saleh. Jadi untuk nak menggambarkan motivasi dan inspirasi ibadat, bila mati orang macam ni, mereka akan puja-puji kerana nak ambil semangat orang itu untuk ibadat kepada Allah. Akhirnya sampai generasi demi generasi, syaitan manipulasikan. Lalu mereka kata, kalaulah golongan ini golongan yang akrab dengan Tuhan, apa kata kita sembah mereka? Sembah mereka untuk mereka angkat kepada Tuhan. Ini yang disebut dalam Quran, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak sembah patung-patung kecuali mereka mendekatkan kami kepada Allah. Dia nak perantaraan. Maka daripada situ bermulalah generasi yang kufur kepada Allah. Maka Allah bangkitkan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Seterusnya dibangkitkan para nabi, para rasul, sehingga yang terakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi dibangkitkan, nama zaman tersebut zaman jahiliyah. Apa makna jahiliyah? Jahiliyah ini ada dua maksud. Maksud yang pertama, mereka jahil berkenaan dengan akidah. Sebab itu mereka melakukan khurafat, penyembahan, pelbagai lagi. Yang kedua disebut jahiliyah kerana mereka bankrupt dan muflis dari sudut nilai dan juga adab serta akhlak. Maka Nabi datang, hadis menyebut, wa'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Hak yang baik-baik nak tambah baik lagi. Hak yang kurang baik dibaikkan. Yang tak baik dinyahkan dan buat yang baik.
Itu cara Rasulullah SAW. Jadinya para nabi dan para rasul disyariatkan oleh Allah. Ada peraturan dalam hidup. Kita tidak diberi lesen untuk memandu kereta kalau kita tak tahu peraturan jalan raya, huru-hara. Orang pergi sebelah kanan, kita pergi sebelah kiri. Orang lampu merah berhenti, kita berjalan. Dan kita kena belajar. Maka di situlah baru kita diperaturankan dalam hidup, baru kita diberi lesen untuk membawa kereta. Maka begitu juga dalam hidup kita di dunia ni, kita perlu syariah. Persoalannya apa makna syariah? Syariah ni pada bahasa dengan makna jalan. Jalan. Nak pergi mana? Jalan ni kita kena lalu melalui jalan. Kita tengok je kapal terbang tu, dia ada laluan dia, ada jalan dia. Dia tak boleh ngambang itu, aksiden atas udara, dia ada jalan dia. Kapal di laut, kita duk nampak macam biasa jalan, tak, dia ada jalan dia. Dalil dia macam mana dia nak masuk dekat dengan pelabuhan, macam mana, dia ada. Semua ada. Jalan raya pun ada, jalan kampung pun ada, jalan taman pun ada, nak pergi masjid jalan pun ada. Jadi syariah ni tepat kita kena lalu. Pada bahasa syariah ni asal-asalnya maknanya adalah mauridul ma'. Apa makna mauridul ma'? Tempat takungan air. Bayangkan di padang pasir, kalau ada takungan air ataupun oasis, kita akan dapati terlalu banyak hayawan-hayawan yang akan pergi di situ untuk minum air. Bahkan manusia juga akan pergi menumpang minum air. Memaknakan bahawa kalau oasis ni tak ada, jawapannya mudah, hayawan tu akan mati. Matilah. Dia dahaga, macam mana dia nak survive hidup? Dia mati. Maka dipindah daripada syariah seperti tempat air itu kepada syariah dengan makna titah perintah Tuhan, ajaran Tuhan, pelang tindakan Tuhan yang mesti manusia ikut. Sebagaimana kalau manusia hayawan tak ikut, tak ambil manfaat daripada tempat air, dia mati. Maka begitu juga manusia kalau dia tinggal syariah, dia pincang. Tuan-tuan boleh tengok orang sekalipun moden dan kita nampak mereka belajar tinggi, mereka di barat, mereka di timur, mereka bijak masuk universiti, tapi mereka ada satu kelonsongan kehidupan mereka. Mereka tak dapat benda ni. Jadi hidup mereka tawar. Hidup mereka tak ada apa-apa. Sementara lagi nak meraih kebahagiaan, sementara lagi nak meraih rasa keseronokan dalam hidup. Itu bezanya. Seorang ulama, dia sakit. Bila dia sakit, dia ditaja untuk pergi ke Eropah buat rawatan. Kalau bukan Eropah pun Amerika lah. Untuk dirawat di hospital yang hebat, swasta yang first class. Dia pun pergi dan diberi rawatan yang first class. Doktor yang merawatnya doktor pakar yang hebat. Tengok, buat apa-apa yang sesuai, operation ke apa ke, sehingga selesai dan sembuh. Doktor ni, dia mari telitah dalam hati dia. Dia kata, dia pergi bertemu dengan Syekh ni, dia kata, "Tuan,
Saya merasa pelik bila tengok tuang. Kenapa? Tuang sakit. Tuang tak berapa kaya macam saya. Tapi saya nampak tuang tenang. Tuang bahagia. Tuang okey. Tuang tak rasa apa-apa. Saya ni setiap tinggi. Pakar. Duit banyak sangat. Harta jenuh. Nak apa dapat? Kereta besar, rumah besar. Tapi saya tak tengok ketenangan macam tuang. Saya tak ada benda tu. Jadi Syekh ni buat analogi. Sebab nak dalil Quran hadis payahlah. Buat analogi. Analoginya secara mantik mudah. Dia kata kalau tuang pergi satu tempat bau tak enok, bau busuk, apa tuang buat? Sama ada saya guna perfume yang mahal-mahal, atau saya pergi taman bunga cium bunga gini, okey lah. Oh, kalau tuang berada pada keadaan memekak dengan bunyi bising ke apa semua sekali ni, apa tuan buat? Mungkin saya pergi dengar lagu-lagu hak sentimental, hak jaga jiwa saya. Ni bukan orang Islam. Ni saya cakap ni orang bukan Islam jawab. Saya akan rasa itu, oh gitu. Kalau tuan tengok pemandangan huduh, apa tuan buat? Saya akan tengok wanita-wanita cantik. Saya pergi ke pantai-pantai. Saya pergi tempat-tempat yang indah. Oh, gitu. Lalu orang alim ni pun jawab, boleh ke tidak tuan? Tuan tengok pemandangan yang tak baik semua. Tuan pergi letak minyak wangi pada tubuh tuan. Selesai tak usah? Tak, kata dia. Kalau tuan bau busuk, tuan pergi, tuan tengok benda baik, sesuai, selesai? Tak selesai. Dia kata begitu juga. Setiap satu tu ada fungsi. Fungsi mata apa, fungsi telinga apa, fungsi hidung apa, semua ada fungsi. Tapi tuan kurang satu. Apa dia? Hati tuan. Hati. Hati ni yang jadi masalah. Tuan rawat semua, tapi tuan tak rawat hati. Tuan terkia-kia mencari, dan tuan tak bertemu. Kita nak tenang. Tenang ni bukan letak pada tangan. Tulis di tangan kita tenang. Tak tenang. Ataupun kita namakan diri kita tenang. Saya tenang. Kadang-kadang tak tenang juga. Tenang ni letak pada hati. Sebab itu Allah sebut, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir Allah, hati menjadi tenang. Punca tu nampak. Banyak acara ibadat Allah tenangkan. Kadang-kadang saya cakap dengan orang kerja NGO. NGO ni ikhlas tuan-tuan. Masya Allah. Pergi tolong orang banjir, pergi tolong masuk hutang orang asli, pergi dekat gelandangan, pergi banyak saya tengok. Tapi mereka tenang. Temu dengan pelarian, Allah tenang. Sebab dia rasa puas. Tenang. Yang ini yang memahalkan agama tu. Sebab bila bersyariah, dia akan tenang. Tuan-tuan mari sini. Dengar pula suara saya. Kadang-kadang boleh tidur, tak ada masalah. Walaupun saya taklah sedap macam Siti ke nyanyi, tak ada. Tenang. Yang kata buat tenang. Tenang ni tuan-tuan, ini perkara yang mahal. Syariah. Kita sembahyang, orang sembahyang tenang. Saya pernah masuk bertemu dengan banduang akhir banyak kali, hampir setiap tahun, 2-3 kali. Kita jamu makan, kita buka puasa sama.
Cuma 2 tahun je tak boleh buka puasa sama, kita beri makan je sebab COVID. Saya tanya pengarahnya, dia kata orang Islam bila sehari sebelum dikenakan hukuman, kita panggil dia, kita terangkan mengikut akta, mengikut section, mengikut ni. Bila dia dengar akan dilaksanakan hukuman, dia tenang, dia duduk. Tapi orang bukan Islam, kadang-kadang dia sepak kursi, kadang-kadang dia maki hamun, serapoh, geram, macam-macam. Dia tak boleh terima. Itu kita kata tenang ni, benda yang lain ada bersama dengan Islam. Luar biasa tuan-tuan. Luar biasa tenang. Baik. Jadi bila kita faham maksud syariah macam itu, sebagaimana unta, kambing, lembu, kubah perlu pada air yang kita kata tempat air untuk minum, untuk terus kehidupan mereka, maka begitu juga manusia perlu kepada syariat untuk kehidupan mereka. Allah jadikan makhluk lain ikut fitrah. Yang Allah sebut wallazi qaddara fahada. Allah yang takdirkan dan Allah tunjuk. Lembu sifat kelembuan dia, kerbau kekerbauannya, ayam keayamannya, itik keitikannya. Dari segi habitnya, dari segi bunyinya, dari segi perangainya sama je. Semua sama. Dia mereka anjing menyaluk, sini pun anjing menyaluk. Tapi kalau bahasa lain dah kita dengan sana. Gi ke Jepun ayam kukuk, sini pun kukuk. Gi ke Arab kambing berdebek, sini pun berdebek. Sama semua. Sebab haiwan ni itulah Allah takdirkan dia. Manusia tidak. Manusia Allah kata wahadainahu najdain. Kami jadikan mereka ini, tunjuk pada mereka 2 jalan. Dia boleh pilih. Kecil dia ibu bapa tarbiyah baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak bayi baru lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tapi fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Kedua bapa lah yang mencorakkannya, meyahudikannya, mengkristiankannya, memajusikannya. Kenapa tak sebut mengislamkannya? Sebab fitrah tu mewakili Islam dah. Asalnya. Bila kita masuk dalam gelanggang seperti inilah, ini penting hidup bersyariah. Bermula daripada pilih pasangan. Nak pilih bini, nak pilih laki, nak pilih suami, nak pilih isteri. Dia bukan macam kita pilih ikan pasar. Kita tak boleh pilih macam tu. Start daripada situ dah. Dalam pilih ni dua-dua berhak. Lelaki berhak pilih, perempuan berhak pilih. Itu pertama. Bagi perempuan dikategorikan 4. Maksudnya kalau lelaki dia nak pilih perempuan, Nabi ajar 4. Tunkahul mar'atu li 4. 5 liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Fazfaz bizatidin taribat yadaka. Perempuan dikahwinkan 4. Harta dia, keturunan dia, kecantikan dia, dan agama dia. Tapi kamu berkemenanganlah kalau kamu pilih yang ada agama. Sebab harta boleh jadi habis. Nasab keturunan kau tak jaga, rosak habis. Comel, takkan umur 80 tahun comel lagi. Tak ada dah. Dia umur 28 dia comel. 38 kalau anak lapang dah. Tak biasa dah lah. Tengok. Agama kekal. Tuan-tuan tengok, perempuan tengok. Umur 20 tahun. Seorang, maaf, contohnya Cina. Comel. Dia menang Ratu Cantik. Ratu Cantik Malaysia. Comel, Cina. Kawan dia orang Melayu, hitam mani. Comel dak, udah dak. Umur 20 tahun. Tapi orang Islam. Selepas 50 tahun kemudian ataupun 40 tahun kemudian, umur 60, tuan-tuan tengok hak Melayu tu muka bersih je makcik tu. Dia jadi nenek dah. Hak yang ni nampak berkeripu. Tengok.
Sebab dibasahi dengan air sembahyang, mandi ikut je. Nampak zahir. Itu sekadar di dunia, bukan di akhirat lagi. Tengok. Jadi mula-mula pilih. Yang lelaki pula sebagai contoh, orang nak bina anak kita. Ada orang tengok harta banyak. Tak semestinya. Ada orang tengok sebagai contoh, belajar tinggi. Tak semestinya. Ada orang tengok belajar agama. Tak semestinya. Dia ada dua beza. Belajar agama dengan beragama. Itu beza. Seorang doktor, dia tak belajar agama, tapi dia beragama, iltizam, cara betul. Daripada orang yang tahu agama tapi dengan merokoknya, dengan macam-macam, ilmu tak masuk dalam jiwa dia. Dia tidak boleh merubah. Beza, tuan-tuan. Jadi sebab itu Nabi sebut, in ja'akum mimman tardawna dinahu fazawwijuhu wa illa wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takum fitnatun wa fasadun arid. Kalau kamu didatang oleh seorang lelaki yang nak pinang anak kamu, kamu redha agamanya, agama. Bukan ilmu agama, agama. Dan juga kamu redha akhlaknya, baik. Kahwinlah, kalau tidak jadi rosak anak kamu. Seorang syekh terkenal di Mesir, sohu sangat, namanya Dr. Syekh Ahmad Najib Al-Muti'i. Syekh Ahmad Najib Muti'i ini kalau tak silap meninggal dunia sekitar tahun 1980-an. Dalam disiplin ilmu Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i, kita ada buku-buku rojokan utama. Kalau orang jadi mufti, orang jadi ahli fatwa, dia akan rojok buku-buku macam ni. Antara buku yang dirojok ialah Al-Majmu'. Al-Majmu' ini buku yang dikaryakan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi lahir 631 Hijrah. Meninggal sekitar 675-76 Hijrah. Usia 40 tahun, 42, 43 mati dah. Ataupun 45. Muda sangat. Imam Nawawi ni kita ibarat macam ke tuan guru agung dalam mazhab Syafi'i. Dia telah mensyarahkan kitab Muhazzab. Muhazzab ni dikaryakan oleh seorang ulama namanya Abu Ishaq Ash-Shirazi. Abu Ishaq Ash-Shirazi karang kitab Al-Muhazzab. Abu Ishaq Al-Razi sekitar tahun 300 Hijrah lebih. Jadi beza kan? Itu 200-300 tahun kemudian. Tuan-tuan, punyalah semangat Imam Nawawi karang kitab ni. Tak siap. Sebab panjang lajuk dia kan. Dia terang sesa masalah fiqh Islam ni satu besar. Mati dia. Bila mati dia disambut oleh 200 tahun atau 300 tahun kemudian Syekh As-Subki, Imam As-Subki, Tajuddin As-Subki, ulama mazhab Syafi'i juga. Ni Mesir. Yang Nawawi Syam, Syria, Mesir. Sambung lagi. Dan berapa? Tak siap, mati. Kemudian yang terakhir Dr. Ahmad Najib Al-Muti'i sambung, selesai. Lebih kurang dalam 23 jilid. Besarlah kitab. Tebal-tebal. Dia pernah dipenjarakan di Mesir ni, tuan-tuan. Dia pelik sikit. Orang baik pun kena penjara. Orang baik pun kena penjara. Itu banyak baca sejarah. Bila dia kena penjara, dia ada anak murid ramai. Salah seorang anak murid dia buta, tak nampak. Ada orang nak pinang anak dia, anak perempuan dia, anak perempuan Syekh.
ulama besar pula ada anak Pinang. Mula-mula yang nak Pinang tu adalah token mas. Mas. Bukan mas Zuliang, mas sungguh lah, mas. Token mas. Offer pada Syekh. Syekh tengok kali pertama cara hati tak sedap. Bagi tahu Syekh, kami ada bukan 1 kedai emas, 6 kedai emas. Mana kaya. Syekh tak nak. Akhirnya datang seorang buta. Belajar Azhar, nak pindang anak dia. Syekh ni seorang yang baik. Bila nak pindang anak dia ni, dia panggil anak-anak dia lelaki. Dia kata, adik kamu ataupun abang kakak kamu ada orang nak pindang. Apa pandangan kamu tentang seorang ni? Dia tak nampak mata. Adik-beradik dia semua ni, adik-beradik perempuan tu lah, anak Syekh kata, kita setuju dengan dia. Buta, belajar Azhar, duit berapa sen je, capur pula Mesir, tak banyak. Tapi Syekh kata, okey, kita kahwinkan. Jadi anak dia selalu baca kepada suami. Jadi kahwin dengan orang buta ni satu kelebihan, untuk lelaki dia tak tengok dah perempuan lain. Bini dia pun dia tak tengok, tapi tak ada lah nak kata duk tengok paling kali bagi tak nampak, tak apa lah. Tuan-tuan, dalam keadaan miskin gitu, tiba-tiba di Saudi buka universiti yang hebat. Maknanya ni sekitar tahun 70-an atau 80-an. Maka kerajaan Saudi tidak mempunyai ramai pakar-pakar. Dia import daripada Azhar. Jadi ramai ulama besar Azhar pergi ke Saudi. Universiti Ummul Qura, Universiti Islam Madinah, Universiti Jamiah Imam Su'ud, banyak mesti masuk mengajar. Dan masa tu degree gaji dia mungkin 50-30 kali ganda daripada hak dia dapat di Mesir. Hidup tenang, bahagia, tengok Allah dulu. Sebab pilih agama. Jadi apa yang saya nak sebut, selepas daripada suami isteri ni okey, timbul satu soalan lagi, anak-anak. Ini cara bersyariah. Saya tak detail lah nak kahwin panjang tu khusus nikah kahwin. Tua-tua dah semua ni bukan nak khusus nikah kahwin hari ni. Baik. Anak ni sebenarnya orang selalu sebut amanah daripada Allah. Anak ni tuan-tuan, dia luar biasa. Anak. Jadi banyak ibu bapa bila tersilap dalam bab anak, dia hanya menternak anak dan bukan mendidik anak. Minta maaf bahasa kasar. Anaknya jadi gemuk, anaknya jadi obesiti, cukup makan. Ilmu agama fail. Ilmu ketuhanan fail. Akhlak rosak. Semua rendah. Tiap-tiap hari duk tengok game, WhatsApp, cik-cik, Insta, TikTok, Toktik. Semua tengok. Dan mereka ni sampai kepada tahap ketagih. Masa digunakan untuk TikTok ni sampai 3 jam, 5 jam. Asyik, galik. Kita biarkan. Rugi. Apatah lagi dia baca maklumat yang salah. Kita hebat, tapi kita tak beri cakna anak kita huru hara. Saya tak perlulah nak kisah buka dalam surat khabar, dalam TV saya cerita kisah-kisah benar. Tapi saya cerita hak apa yang berlaku pada saya. Banyak cerita, tak apalah, saya cerita sebahagian. Semasa saya jadi mufti, saya ingat lagi. Datang satu panggilan telefon, saya pun jawab. Seorang perempuan menangis.
Dia orang besar, orang kaya. Suaminya orang kaya. Tapi dia diuji oleh Allah dengan anaknya. Macam mana nak buat tu? Kenapa? Anak dia ni brilian, tuan-tuan. Anak dia ni brilian. Cerdik sungguh. Cerdik sungguh. Cerdiknya anak dia ni tak boleh renggang dengan komputer. Duduk sama menghadap laptop. Belajar kedoktoran tinggi. Bijuk. Tapi akhirnya datang pahaman atheism. Tak ada Tuhan. Ibu bapa nak ujar, kalau dia ada senarai jawapan macam mana? Bapa tak boleh nak jawab. Dia nak marah, dia nak jawab, nak marah. Tapi besar dah. Berair mata. Kesian tuan-tuan. Ini satu kisah. Ada dua orang mari. Hak ni mari jabat. Nangis. Anak baru masuk IPTA. Terpengaruh dengan ajaran lain. Allah, susah. Beri hujang bapa. Nangis dua bapa. Saya kata ginilah, tuan puan. Panggil anak. Panggil anak. Kata pak cik tak pandai nak berdebat. Pak cik pun tak tahu banyak benda nak. Tapi tak apa, kawan pak cik ni ada tolong jawab semua sekali. Bincang. Barulah sedar balik. Sedar-sedar. Ini dia. Sebab kita lupa nak jaga. Apatah lagi kalau hanyut tak tahu ilmu. Syekh Abdullah Nasih Ulwa, dia ada kisah. Pengarang kitab Tarbiyatul Aulad, ulama Syam terkenal. Dia sebut satu kisah zaman Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Zaman Sayyidina Umar ni ada seorang lelaki tua datang bertemu Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, tolong gotang, pukullah anak saya, jahat sangat. Sayyidina Umar ni khalifah yang adil. Sayyidina Umar tanya, kenapa deraka pada saya? Teruk. Anak muda, lelaki. Sayyidina Umar panggil anak tersebut. Bila datang saja anak tu, Sayyidina Umar tengok memang brutal sungguh. Gayanya kau. Dia tengok bapak dia, mata bapak menikuh takut. Pekeng. Sayyidina Umar tanya, wahai anak, benarkah kamu deraka pada bapak kamu? Budak ni jawab, benar wahai Amirul Mukminin. Oh, terkejut Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya, kenapa kamu deraka pada bapa kamu? Dia jawab, kerana 3 perkara. Pertama, bapa aku ni, dia pilih ibuku jalanan. Tangkap muak, temu mana-mana pun ambil, nikah gitu je. Tak ada lah sungguh-sungguh sangat. Itu satu perangai. Kedua, selepas aku dilahirkan, dia beri nama aku nama Huduh. Huduh nama aku. Sayyidina Umar kata, nama apa? Dia kata nama Kelawar Jatang. Kelawar, faham kelawar? Kelawar tak keluar siang hari, keluar malam. Kelawar Jatang. Arab, nama-nama binatang tak apa, tapi hak berani-berani. Asad, itu mana singa. Namir, itu mana harimau. Fahad, itu mana harimau bintang, sebagai contoh. Nama-nama hak berani tak apa. Kelawar, cicak kobing, tikus munduk, itu tak boleh. Tu nama tu kan tak beri nama orang. Habis beri nama aku macam tu. Ketiga, dia tak pernah ajar aku sepatah pun dalam agama, dalam akhlak, dalam adab sejak aku kecil sampai aku besar. Ini masalah. Akhirnya
Sayyidina Umar ibn Al-Khattab paling kepada ayah yang tua ni dan berkata, laqad aqaqta waladaka qabla an ya'uqaka waladuka. Kamu telah deraka pada anak kamu sebelum anak kamu deraka pada kamu. Ini bahaya, tuan-tuan. Anak, bila ibu bapa tidak ajar, dia jadi kurang ajar. Bila dia kurang ajar, dia kena diajar oleh pemerintah. Saya belajar di Syria dulu, masa buat master, seorang khatib atas mimbar ceramah. Sampai sekarang saya ingat kisah tu. Kisah seorang ibu tarbiyah anak dia dengan tarbiyah jahat. Apa dia buat? Masa anak dia kecil, dia curi barang orang, ambil, dia akan bagus anak, bagus. Besar sikit boleh ambil barang banyak lagi. Dan bila ada orang mari, dia akan backup anak dia. Oh, anak mak lah. Sampailah anak ni remaja. Sampailah anak ni remaja besar. Anak ni remaja besar lah. Akhirnya curi benda sikit tak berani dah merokok, menyamung. Sampai kepada satu tahap membunuh. Kemudian akhirnya ditangkap. Masuk dalam penjara. Dan dia akan dihukum bunuh. Dihukum mati. Jadi dia sedih, menangis. Mak dia pun menangis. Satu hari mak dia datang ziarah dia. Ni sebelum dia matilah, dia pun seronok sangat dengan mak dia. Dia pun duduk kat mak dia minta maaf. Mak dia nangis, dia sedih, mak dia pun sedih, sama-sama nangis. Anak mak gini-gini. Dia kata, mak, sebelum saya mati ni, boleh tak saya nak minta satu permintaan kepada mak? Mak dia kata, ada apa nak? Boleh. Dia kata, mak tolong jelai lidah mak, saya nak kucuk lidah mak. Itulah permintaan saya yang terakhir pada mak. Mak pun jelai lidah. Dia dah pisah, jenis pisah jilet mesin dah mula. Dia ambil pisah tu, dia tarik lidah mak dia kerak. Dia kata, lidah celaka ni lah yang menyebabkan aku jadi jahat. Mak mati, dia pun mati lepas tu. Dia kata macam mana? Sebab masalah tarbiyah, masalah didik. Kadang-kadang kita lupa. Anak boleh jadi syafaat yang besar kepada kita. Dan boleh jadi permusuhan yang amat jahat dan nyata kepada kita. Kalau kita tak didik betul. Kisah banyak. Maknanya, lihat, bergantung kepada syariat adalah amat penting. Tarbiyah. Itu saya cerita daripada awal sampai menikah, sampai beranak, sampai tarbiyah anak. Saya nak masuk satu lagi poin peribadi pula. Dalam kehidupan kita, Allah susung atur daripada awal pagi sampai kepada malam. Semua itu disyariatkan. Kita mula nak tidur, kita baca Bismillahumma ahya wa amut. Kita tidur. Kita sunat baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 33 kali sebagaimana hadis Fatimahuz Zahra. Kita sunat baca kul a'udzu, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Tumbuh pada muka, sapu seluruh badan kita. Kita sunat tidur dalam keadaan bertaharah, berwuduk. Itu mukaddimah kita tidur.
Diceritakan pula kalau mimpi-mimpi yang berlaku, mimpi yang baik-baik. Cari orang yang pandai takbir mimpi yang baik. Yang tak baik, kita baca auzubillah min syarri ma raaitu. Ludah ke arah kiri kita. Bila kita terjaga malam, Nabi sebut, bila kita ucap syahadah, kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyul la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Kita pun angkat tangan doa. Doa itu mustajab. Doa mustajab. Bila kita payah nak tidur, kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu malam. Kemudian kita tengok dalam Quran, Allah sebut ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Suruh bangun malam, separuh ke, suku ke, sepenang ke, bangun malam, semayang. Kerana semayang malam ni apa natijahnya? Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Daripada sebahagian malam, maka hendaklah kamu bangkit semayang sebagai satu nilai tambah pada kamu, dan semoga Tuhan kamu bangkitkan kamu pada kedudukan yang terpuji. Kenapa kita kena semayang malam? Nabi sebut alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Kamu kena semayang malam, kerana semayang malam ini merupakan perjalanan orang saleh sebelum kamu. Boleh menghilangkan dosa, menghapuskan dosa, boleh menghilangkan penyakit. Banyak kelebihan salat malam. Orang tanya Al-Hasan Al-Basri, kenapa orang kaki semayang malam kita tengok wajahnya nampak ceria dan nampak bersih? Maka Al-Hasan Al-Basri berkata, kerana dia berkhalwah pada waktu malam dengan Tuhannya. Hebat. Kita diajar supaya sembahyang witir. Nabi SAW bersabda, Nabi SAW menyatakan al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu hak, wajib ke atas setiap orang Islam. Mazhab Hanafi kata wajib, mazhab kita sunnah muakkad. Nabi sembahyang malam dalam Sahih Bukhari ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, Nabi sembahyang 11 rakaat. Dua, lepas tu 3 witir. Riwayat kedua dalam Sahih Bukhari juga, Nabi sembahyang 13 rakaat. Dua, kemudian 1 witir. Tapi kata Aisyah radhiyallahu anha, lam ara min husnihin, aku tak tengok cara dia sembahyang tu tenang, baik, rokoknya lama, sujudnya lama, tamakninahnya baik. Nabi sembahyang malam. Nabi biasanya sudah sembahyang malam, Nabi duduk atas lampung baring, tunggu Bilal azan. Sudah Bilal azan, dia akan sembahyang 2 rakaat yang ringkas, iaitu salat qabliyah subuh. Salat qabliyah subuh ini adalah salat yang paling muakkad. Berkata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih riwayat Bukhari, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddu ta'ahudan min rak'atay al-fajr. Tidaklah Rasulullah SAW ini amat-amat menjaga 2 rakaat salat fajar. Semayang. Tengok kelebihan. Sudah semayang, Nabi tak lupa baca doa. Mayang subuh antaranya dalam rakaat terakhir mengikut riwayat Ibnu Abi Syaibah. Rasulullah SAW bila selesai daripada tahiyat akhir, Nabi akan baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku minta kepada kamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang diterima. Ni pagi-pagi minta tu, apa lagi nak? Dunia ada yang punya. Nabi jarang lupa baca setiap kali selesai tahiyat,
Nabi baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini berdasarkan kepada riwayat Muaz bin Jabal. Nabi temu Muaz, Nabi kata, sahabat Nabi, ya Muaz, inni uhibbuka alla tada'a kulla duburi salah an taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Muaz, aku sayangmu, aku cintamu. Jangan tinggal setiap kali selesai sembahyang ataupun akhir bacaan tu, baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolong aku untuk zikir pada kamu, syukur pada kamu dan baik ibadat. Nabi jarang tinggal baca doa selepas tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa minal ma'sam wal maghram. Ikut riwayat Muslim dan lain lagi. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada azab neraka jahannam, daripada azab kubur. Kubur pun ada azab. Hadis sahih riwayat Bukhari, seorang wanita Yahudi minta bantuan dengan Aisyah. Aisyah bagi buah khema sebiji, sebab hak tu je ada. Orang ni kata, aku doa pada Allah, mudah-mudahan kamu selamat daripada azab kubur. Aisyah terkejut bila Rasulullah SAW pulang. Dia kata, Yahudi cakap gitu doa kat aku. Nabi jawab, azabul qabri haqqun, azab kubur tu ada. Minta berlindung daripada fitnah Masih Dajjal. Minta berlindung daripada fitnah kehidupan dan kematian. Minta berlindung daripada keberhutangan, daripada dosa. Ini kita takut semua. Seorang tabi'i yang terkenal, Tawus ibn Kaysan atau Kaisan, dia ni cerita banyak, suhu sangat dia ni. Ni orang soleh sangat. Tawus ni tuan-tuan, dia zaman tabi'i. Dia akan pergi ke masjid Nabi, dia akan balik. Tapi dalam seminggu ada sekali bila dia balik, dia nangis banyak. Jadi orang nak cek, kenapa hari tu dia nangis banyak. Biasanya dia akan nangis banyak satu hari tu kerana bila dia balik, dia masuk dalam pasar. Bila dia masuk dalam pasar, dia tengok orang jual macam-macam. Salah satu jual masyhur di negeri Arab, jual kepala kambing. Kat kita tak sahur. Saya duduk di Syam dulu, banyak pakai, tahu. Saudi pun banyak sekarang, kepala kambing. Kepala kambing ni, cara nak jual macam mana? Pertama sekali, bila sembelih kambing, kepala tu dikerak. Tuan-tuan tahulah, kepala kambing ni ada bulu. Jadi dia ambil besi panjang, dia sonok kepada dalam kepala ni, dia letak dalam macam oven, dan dulu macam roti payang kita bakar tu, dia letak dengan api tu. Sehingga bakar tu menyebabkan bulu tu hangus. Bila hangus, dia akan ambil besi, dia ambil pisau, dia kokok, kikis. Lepas tu kalau dia masak, lepas dia masak tu jadi tinggal putih, hak tu dia jual. Jadi kalau kita nak tu buat mudah sangat. Jadi dia menangis tu, bila dia tengok kepala tu, dia bayangkan kepala dia masuk dalam api neraka Jahannam. Jadi dia menangis, tengok. Tawus bin Kaysan, dia akan tanya anak dia, awak baca tak doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr? Anak dia kata tak baca. Semayang semula, baca. Sudah semayang, suruh semayang semula, baca, jangan tak baca doa. Tu cara Nabi. Pagi-pagi Nabi semayang subuh berjemaah. Nabi menyatakan, man salla subha jama'atan faka'annama fi zimmatillah. Siapa yang semayang subuh berjemaah, dia berada dalam zimmah, dalam tanggungan Allah, peliharaan Allah. Seorang pemimpin Islam yang zalim, yang kejam masa dulu, namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni, oleh kerana dia banyak bunuh orang, dia tak takut. Sebab dia kuat membela kerajaan Umayyah. Pada masa itu bermula daripada Abdul Malik bin Marwan. Kalau dia tengok ada pemberontakan, dia hantar syair. Inni ara ru'usakum qad aina'at fahana qatafuha. Aku tengok kepala kamu sudah masak, sekarang sesuai untuk dipungut. Petik. Maknanya nak bunuh. Orang takut.
Dia beri kepada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Beri pedang, suruh bunuh seorang lelaki. Abdullah bin Umar sahabat Nabi ni ambil. Pergi kat orang lelaki tu, buka pedang. Tanya dia, pagi tadi awak sembahyang subuh berjemaah ke tidak? Dia kata sembahyang subuh berjemaah tuan. Lalu dia tahu. Hajat kata, kenapa kamu tak bunuh? Ini arahan. Kata dia, aku baca hadis macam saya sebut tadi. Lalu Hajat kata, kalau begitu bebaskan. Berkat sembahyang subuh berjemaah. Dalam subuh kita baca kunut, Wakina syarrama qadai, ya Allah peliharalah kami daripada sebarang kejahatan yang kau takdirkan. Berkat baca kunut. Kita tak sedar. Sudah kita semayang, kita boleh zikir ringkas. Nak panjang boleh, tapi ikut kesibukan manusia lah. Satu hari sahabat Nabi, isteri Nabi namanya Juwairiyah, sudah Nabi semayang, Nabi duduk sekejap, Nabi pusing dah di sekitar Madinah, tolong hajat ni, hajat ni, hajat ni. Balik tengok Juwairiyah masih lagi duduk zikir. Ya Juwairiyah, kau buat apa? Zikir ya Rasulullah. Dari tadi. Nabi kata, kamu nak tak? Kalau aku ajar kepada kamu bacaan zikir ni, hanya beberapa kali kamu sebut, menyamai zikir masa kamu lama ni. Nak lah ya Rasulullah. Juwairiyah kata, bacalah subhanallah. Nabi kata, bacalah subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Tengok mudah kan? Allah baik. Hidup bersyariah ni, jangan kita menganggap bahawa hidup ni kena semayang, kena pegang butir tasbih semua. Bukan gitu. Makan, minum, semuanya ada bersyariah. Ajak orang, kira bercara, semua ada. Adab makan sahaja berkenaan hadis dan seumpamanya tak kurang 60 adab dalam Islam. Dalam Islam ni kaya dengan adab. Ada orang nisbah pada Nabi, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mengadabku dan dia sebaik-baik mengadabkan aku. Akhlak. Makan. Sunat kita makan berjemaah. Makan berjemaah. Nabi tengok anak tiri dia, namanya Amru bin Salamah. Tengok makanan dia makan bersama Nabi, makan cekor tangan kiri. Makan ambil jauh dulu sebab otak sedap kot. Lepas tu gelocor. Nabi kata, ya gulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nabi ajar, wahai anak, bacalah bismillah sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil hak dekat dulu. Walaupun hak dekat tu acur, kita tak boleh, kita nak ayam golek dulu. Dan ambillah dengan tangan kanan kamu, bukan tangan kiri. Seorang sahabat, dia makan tangan kiri. Nabi kata, kul biyaminik. Dia makan tangan kiri, syaitan. Dia kata, mastata'tu ya Rasulullah, aku tak mampu. Asalnya macamnya buat alasan nak hina. Nabi kata, mastata'ta. Mu tak mampu ya. Akhirnya tangan dia jadi paralyzed. Memang tak mampu sungguh lah. Dan nak sangat tak mampu. Nabi ajar. Benda yang remeh pun Nabi ajar. Kita nak keluar rumah. Kita sunat baca bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Nabi kata apa? Orang yang baca ni lakan hudita, wa kufita, wa wukita. Ada 3 dapat. Diberi petunjuk, dicukupkan, dipelihara selamat. InsyaAllah tak accident, tak ni apa. Nak baca subhanallazi sakhara lana boleh, nak baca bismillahirrahmanirrahim boleh, dan banyak lagi. Bila kita pergi ke masjid pagi-pagi, kita sunat baca mengikut dalam riwayat Muslim dan lain lagi. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura, wa shimali nura, wa amami nura, wa fawqi wa khalfi nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa atini nura, wa azim di nura. Satu riwayat wa ja'alni nura. Ya Allah, berilah kepada aku, jadikanlah
mata, pendengaran, penglihatan, apa lagi, semua tu cahaya. Kiri, kanan, belakang, depanku cahaya, atas bawah aku cahaya, besarlah cahaya aku, berilah aku cahaya, jadikanlah aku cahaya. Maknanya dapat hidayah Allah. Nabi ajar. Temu orang beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Orang jawab, kita dapat pahala. Kamu senyum pada saudara-saudara kamu, tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah. Kamu senyum pada wajah sahabat kamu tu sedekah, dapat pahala. Kamu cakap baik-baik, wa qulu linnasi husna, dapat baik pahala. Kamu beri harapan, jangan beri menakutkan. Orang kata teruk-teruk, dia kata tak apa, insya-Allah Allah ada gini ni. Macam Nabi tengok orang sakit teruk, Nabi kata la ba'sa tahur, insya-Allah. Yang bimbang baik, pahala dapat. Kita memberi harapan pada orang. Ni tahu orang susah berat padang, pening kawan tu. Tak hidup tak ni. Kita tengok masjid, masuk masjid sembahyang 2 rakaat berdasarkan hadis Sulaikun Al-Ghatafani, ya Sulaik asallaita rak'ataini la qum fasalli rak'ataini. Mu sembahyang tak lagi, tak sembahyang 2 rakaat sembahyang. Nak tunggu sembahyang dapat pahala. Mari majlis macam ni. Ya, ini kita harap dalam hadis, man salaka tariqan yattamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dapat pahala. Siapa yang pergi mencari secangkir ilmu, pergi belajar, maka Allah akan mudah jalan ke syurga. Tengok banyak kita dapat. Hidup kita ni kalau kita tengok, pagi ada doanya, asbahna ala fitri islam wa kalimati ikhlas wa ala din nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa makan. Petang ada doanya, amsayna, semua ada. Kita tengok dalam hidup kita ni jadi senang hidup. Sudah makan, alhamdulillah allazi atamana wa saqana wa ja'alna min. Bangun tidur, sudah bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dia tengok orang ni kena ujian teruk, kesian kat dia. Kita kata alhamdulillahillazi faddalani ala katsirin minan nas wa lam yabtalani bihadza. Segala puji bagi Allah. Allah lebihkan aku daripada sebahagian manusia dan Allah tak uji aku macam orang ni. Semalam saya pergi hantar bantuan sikit, pergi 10 buah rumah. Ya, kadang-kadang tu dalam 2-3 bulan sekali kena pergi kat rumah-rumah susah ni, bagus. Saya pergi 10 buah, tak jauh, dekat Kuala Pilah gitu. Saya pergi sekejap-sekejap je, seminit 2 minit siapa. Ada ibu tunggal banyak duduk seorang, rumah jauh-jauh, Allah siang. Ada yang terpaksa tanggung anak, suami ambil kursus di pusat dadah, ADK ada waktu 3 beradik, umur ingat 80 lebih, 2 kakak, 1 hak tua tak nampak, hak tu dah berjalan. Adik pula lelaki seorang, umur mungkin 60 ke 50 lebih, kaki besar, pakai balut, kenapa kecil manis kuat. So kau kata insaf kita ni boleh jalan pergi mari, sedap ni. Tengok, ya Allah, pujian sungguh Allah bagi. Insaf. Kita tengok macam tu. Tapi kita Allah bagi nikmat. Kita tidak akan menghargai nikmat melainkan nikmat tu tak ada. Itulah yang sebenarnya saya nak cakap dalam 4 jam. Tapi masa dibenarkan sejam je. Sudah siapa ada sejam ni? Sepatut 9.30, 10.30, ni 10.35 dah. Nak terus lagi ke nak ceramah 2 jam lagi? Ceramah? Kalau kata ceramah maknanya tak payah ceramah lah tu. Jadi sebenarnya kalau nak cerita hidup bersyariah tu, tuan-tuan, puan-puan beri pada saya satu tajuk yang besar. Saya tak ada nak cakap. Itu tak bincang bab hati lagi. Itu tak bincang berinteraksi dengan Tuhan lagi. Itu tak bincang masalah kita pula. Semua sekali tak bincang. Banyak. Sebab syariah ni luah. Itu saya ambil sejuzuk daripada kehidupan yang kalau kita boleh ungkai dengan sebaiknya, kita boleh ungkai dengan sebaik.